Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Affan bin Ahmad bersama dengan rakan pembentang iaitu Dr. Erdawati binti Abu Bakar dan juga Profesor Dr. Jawati binti Johari dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia akan membentangkan kajian yang bertajuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui Pendekatan Konstruktivisme dalam Pengajaran Seni Bahasa. Untuk makluman semua, pendekatan konstruktivisme ini adalah lebih menggalakkan murid untuk berfikir, lebih memahami, mengingati dan berpusatkan murid serta menekankan unsur sosial agar mereka lebih yakin, juga mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan menurut Pusat Perkembangan Kurikulum 2001. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi seperti yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu KSSR Semakan 2017. Tujuan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dalam unit perancang ekonomi, Jabatan Perdana Menteri Teras keempat membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten melalui program My Digital Teacher yang bermatlamatkan agar guru dapat meningkatkan lebih tinggi kadar penggunaan teknologi digital dalam PDPC agar melahirkan modal insan yang bermindakan kelas pertama dalam segenap aspek seiring dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kajian ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran aspek seni bahasa. Yang kedua, membentuk kerangka konseptual bagi menjelaskan berkaitan kompetensi guru bagi pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT melalui pendekatan konstruktivisme dalam aspek seni bahasa. Dan yang ketiga, menghuraikan keperluan literasi teknologi maklumat komunikasi bagi pengajaran seni bahasa dalam kalangan guru bahasa Melayu. Terdapat beberapa perkara yang telah diberi perhatian semasa sorotan literatur yang telah kami jalankan ini, antaranya kekangan penerapan KEBAT dalam PDPC adalah berpunca daripada kesukaran guru membina soalan aras tinggi menurut Muhammad Nurul Azmi et al. 2013. Yang kedua, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT hanya diterapkan dalam kemahiran bahasa sahaja menurut Hasnah dan Jamaluddin 2017. Dan yang ketiga, sikap dan kemahiran guru itu sendiri perlu diperbaiki dan mengubah pendekatan seiring perkembangan teknologi dan keperluan kerjaya semasa menurut Nur Amalina dan Zanaton 2018. Dan yang terakhir, bimbingan, sokongan dan bahan pembelajaran daripada guru dan rakan-rakan terjejas semasa COVID-19 akibat masalah kekurangan fasiliti dan jaringan internet menurut Tamil Mulail dan Salina 2021. Menurut Feralis 2015 menyatakan bahawa kompetensi guru merupakan perkara yang melibatkan kemahiran, pedagogi, kepribadian iaitu nilai, sosial dan profesional untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualiti. Jadi di sini, kami sebagai penyelidik telah menggunakan teori kajian yang pertama iaitu model kompetensi iceberg. Dalam model kompetensi iceberg ini terdapat dua bahagian iaitu bahagian di atas merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran. Pastinya perkara tersebut mudah dilihat oleh orang lain dan sebenarnya dua perkara itulah diperlukan untuk menentukan keupayaan ataupun kebolehan seseorang itu melakukan sesuatu perkara. Manakala perkara yang di bawah paras air itu sebenarnya suka diperhati dan diukur iaitu merujuk kepada peranan sosial ataupun nilai. Dan sebenarnya perkara yang di bawah paras air itulah ataupun nilai tersebut sebenarnya menentukan kecemerlangan individu. Seterusnya teori yang kedua pula merujuk kepada teori perkembangan terdekat iaitu zon proximal development iaitu terbahagi kepada tiga bahagian iaitu zon atas, zon tengah iaitu zon perkembangan terdekat dan zon di bawah. Dan teori ini diperkenalkan oleh Lev Vygotsky 1978. Untuk pengetahuan semua, zon atas ini merujuk kepada tahap seseorang itu berupaya menyelesaikan masalah secara berdikari ataupun bersendirian. Manakala zon bawah itu, seseorang itu menyelesaikan masalah melalui bimbingan dan zon perkembangan terdekat yang di tengah itu sebenarnya zon itulah yang memerlukan
bantuan ataupun bimbingan oleh orang lain yang diberikan sedikit demi sedikit sehinggalah seseorang itu mencapai kejayaan untuk menguasai sesuatu kemahiran ataupun pembelajaran melalui bimbingan, iaitu dikenali sebagai scaffolding. Di sini saya telah menggunakan strategi scaffolding iaitu bimbingan yang telah diperkenalkan oleh Kauchak dan Ejen 1998 untuk diaplikasikan dalam pengajaran seni bahasa, iaitu yang pertama, semasa awal pembelajaran, guru perlu gunakan pelbagai contoh untuk menerangkan proses berfikir yang berlaku, dan di sini guru perlulah memberikan contoh-contoh yang konkret dan jelas. Dan contoh-contoh lain sebagai contoh tambahan juga perlu diberikan kepada murid untuk memahaminya. Seterusnya yang kedua, guru perlu memberikan penyediaan perwakilan berstruktur dan tugasan perbincangan untuk berfikir. Jadi di sini, di sebelah kanan itu, sebagai guru mestilah menggunakan maklumat yang sesuai untuk mewakili dan menyusun permasalahan menggunakan apa? Menggunakan visual yang jelas, iaitu konkret seperti lukisan, jadual dan peta minda, supaya mereka dapat menjana idea. Dan seterusnya di sini, pastinya pembelajaran konstruktivisme ini melalui scaffolding ini sebenarnya mengaitkan penyelesaian masalah dengan masalah sebenar. Dan yang ketiga, guru perlulah memberikan peluang untuk berlatih murid menyelesaikan tugasan, iaitu guru perlu menjadikan latihan, menyimak kemajuan dan memberikan maklum balas terhadap pembelajaran yang telah dijalankan. Berikut merupakan elemen yang terkandung dalam literasi teknologi maklumat dan komunikasi yang telah digariskan oleh Ali dan Katz 2010 yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru-guru bahasa Melayu untuk menjalankan pengajaran aspek seni bahasa. Yang pertama iaitu define, kenal pasti. Guru perlu mengenal pasti tugasan yang boleh dilaksanakan oleh murid melalui pencarian-pencarian maklumat daripada Google ataupun Microsoft Bing maupun Microsoft Edge. Jadi di sini pastinya guru-guru dapat memberikan bimbingan kepada murid-murid. Seterusnya iaitu akses. Di sini guru perlu mengumpulkan maklumat yang bersesuaian agar memudahkan murid melakukan pencarian makna yang terdapat di laman sesawang seperti Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM dan beberapa bahan berkaitan dengan seni bahasa iaitu sajak, syair maupun pantun. Seterusnya evaluate, menilai. Guru perlu membuat perbandingan untuk menilai bahan-bahan tersebut sama ada mudah ataupun sukar diperoleh oleh murid maupun sesuai ataupun tidak mengikut tahap murid-murid tersebut. Seterusnya manage iaitu urus. Guru menguruskan bahan yang diperolehnya tadi untuk dikongsikan bersama kepada orang lain ataupun murid lain. Di sini sepertinya Google Drive maupun MyLink serta Google Site. Seterusnya integrate iaitu penyatuan atau integrasi. Di sini guru perlu menggunakan alat-alat berfikir seperti peta item maupun peta minda supaya dapat menjana kreativiti murid, serta di sini perlulah berbantukan dengan komputer seperti menggunakan penyoalan-penyoalan yang terdapat di laman sesawang iaitu menggunakan Google Form, quizzes maupun word wall serta Kahoot. Dan seterusnya create untuk cipta. Guru perlu menggunakan persekitaran digital yang pelbagai seperti Microsoft Word, PowerPoint maupun Excel serta Canva. Dan pastinya ia menjadikan suatu pembelajaran yang lebih kreatif dan akhir sekali communicate iaitu komunikasi, iaitu guru perlu menyebarluaskan bahan pembelajaran yang dihasilkan tadi lain ataupun murid lain melalui media sosial pun boleh iaitu WhatsApp, Telegram, laman Facebook maupun YouTube. Berikut merupakan contoh-contoh aktiviti konstruktivisme dalam aspek seni bahasa. Yang pertama di sini merupakan aktiviti lakonan yang dilakukan oleh murid dan pastinya guru mestilah mahir menggunakan penggunaan aplikasi teknologi maklumat komunikasi iaitu seperti KineMaster untuk menghasilkan video pembelajaran. Seterusnya yang kedua merujuk pada aktiviti main peranan seperti boneka. Tentunya perkara ini dapat mencongkel kreativiti murid dalam
kumpulan masing-masing dan mereka dapat membimbing antara satu sama lain melalui scaffolding. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menyanyikan lagu berdasarkan lirik lagu yang telah dicipta secara berkumpulan. Pastinya perkara ini dapat menjana kreativiti dan inovatif murid-murid. Berikut merupakan dapatan kajian yang telah kami perolehi, iaitu membentuk kerangka konseptual kajian yang merujuk kepada hubungan kompetensi guru bagi penerapan hebat melalui pendekatan konstruktivisme dalam seni bahasa. Di sini dapatlah kita perhatikan tiga perkara utama yang merujuk kepada kompetensi guru, iaitu kemahiran, dan di bawah itu sikap, dan yang di sebelahnya lagi iaitu pengetahuan. Ketiga-tiga perkara yang terkandung dalam kompetensi guru ini saling berkaitan dengan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yang menekankan scaffolding, iaitu ciri-cirinya ada di situ melibatkan kontekstual, sumber bahan, pentafsiran, peta aijing, kolaborasi, kemahiran bernilai tambah, pembelajaran teradun dan berpusatkan murid. Untuk pengetahuan semua, ketiga kompetensi ini saling berkaitan dengan pembelajaran konstruktivisme tersebut dan perlulah disertakan dengan literasi teknologi maklumat komunikasi yang telah dijelaskan sebentar tadi. Jadi di sini, semua perkara ini sebenarnya dapat membentuk pembelajaran hebat, iaitu pembelajaran berfikiran tinggi yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran aspek seni bahasa. Rumusan daripada kajian kami di sini ialah konstruktivisme mewujudkan aktiviti kolaborasi yang menggalakkan murid untuk berbincang dan menjadikan murid melaksanakan komunikasi sosial bagi membentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Yang kedua, guru-guru perlulah menguasai teknologi maklumat dan komunikasi supaya teknologi maklumat komunikasi tersebut dapat memberikan bimbingan dan sokongan kepada murid-murid, iaitu melalui scaffolding khusus kepada murid yang lemah dalam pelajaran. Dan yang ketiga di sini, guru dapat menerapkan kebat dalam aspek seni bahasa di sekolah rendah dan sebenarnya dapat memberikan murid meneroka keindahan bahasa dan bukan sahaja di sekolah menengah melalui pembelajaran KOMSAS, iaitu komponen sastra. Dan yang terakhir di sini, konstruktivisme melalui kebat sebenarnya dapat mencuntul bakat kreativiti dan inovatif murid bagi meningkatkan penguasaan kemahiran bahasa.